Aku ialah seorang pahlawan legenda berbangsa Melayu pada masa pemerintahan Sultan Melaka di abad ke-15. Aku dilahirkan di kampung Sungai Duyung, Melaka kira-kira dalam tahun 1444. Bapaku bernama Hang Mahmud manakala ibuku Deng Merduwati. Bapaku pernah menjadi hulu balang istana yang handle suatu ketika dulu, begitulah juga ibuku yang merupakan keturunan Dayang di istana. Aku adalah laksamana yang terkenal dengan kesetiaan kepada raja dan merupakan petarung silat yang amat handal dan tiada tolok bandingan. Aku bergelar Hang Tuah dan inilah kisahku. Aku bersama 4 kawanku Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu menuntut ilmu bergurukan Adiputra di Gunung Ledang. Selepas selesai menuntut ilmu, kami berlima kembali ke kota Melaka. Pada suatu hari, kami berjaya menyelamatkan seorang Datuk Bendahara, iaitu Perdana Menteri, daripada seorang lelaki yang sedang mengamuk. Datuk Bendahara kagum dengan ketangkasan aku dan 4 sahabatku lalu menjemput kami semua ke rumahnya dan seterusnya mengambil kami untuk bertugas di istana. Sejak itu, aku dan sahabat-sahabatku amat disayangi oleh Sultan hinggalah aku mendapat gelaran Laksamana. Semasa mengiringi Sultan Melaka ke Majapahit di Tanah Jawa, aku telah berjaya membunuh seorang pendekar Jawa bernama Taming Sari. Dalam pertarungan itu, Taming Sari yang merupakan seorang pendekar yang kebal yang tidak dapat dilukakan. Tetapi oleh kerana kebijaksanaan dan keikhlasan mencintai bangsaku dan mentaati sultanku, aku pun berupaya mengetahui bahawa kekebalan Taming Sari terletak pada kerisnya. Oleh itu, aku berjaya merampas keris berkenaan dan membunuh Taming Sari. Keris itu kemudiannya dianugerahkan oleh Raja Majapahit Suraprabhawa kepada aku. Pemilik keris ini akan turut menjadi kebal seperti pendekar Jawa Taming Sari. Aku telah diutuskan ke Pahang bagi mendapatkan Tun Teja untuk dijadikan permaisuri Sultan Melaka. Ketika aku ke Pahang, Melo turun dari Gunung Ledang mencari aku. Melo telah ditawan oleh Tun Ali atas hasutan Patih Karmawijaya bagi dijadikan gundik Sultan. Atas muslihat Tun Ali juga, aku yang kembali dari Pahang akhirnya dapat berjumpa Melo, tetapi Sultan juga turut menyaksikan perbuatan aku. Melo dan aku dihukum bunuh kerana difitnah berzina. Namun, hukuman mati tidak dilaksanakan oleh bendahara, sebaliknya aku disembunyikan di sebuah hutan di hulu Melaka. Hang Jebat telah dilantik oleh Sultan menjadi laksamana menggantikan aku dan keris Taming Sari telah dianugerahkan kepada Hang Jebat. Hang Jebat sebagai sahabat karib aku, menyangka bahawa aku telah teraniaya dan telah menjalani hukuman mati. Hang Jebat bertindak derhaka kepada Sultan dan mengambil alih istana. Tidak ada pendekar atau panglima di Melaka yang dapat menentang Hang Jebat yang telah menjadi kebal kerana adanya keris Taming Sari di tangannya. Sultan Mahmud terpaksa melarikan diri dan berlindung di rumah bendahara. Pada masa itu baginda baru menyesal kerana membunuh aku yang tidak bersalah. Inilah masanya bendahara memberitahu aku masih hidup. Aku kemudiannya telah dipanggil pulang dan dititahkan membunuh Hang Jebat. Setelah 7 hari bertarung, aku akhirnya berjaya merampas semula Taming Sari daripada Hang Jebat dan membunuhnya. Dalam pertarungan yang sedih ini, Hang Jebat telah cuba membela sahabatnya yang telah difitnah. Namun begitu, aku telah membantu Sultan yang sebelum itu menghukumku tanpa sebarang alasan. Sedangkan Abu Bakar Siddiq juga berkata kepada orang Muslim bahawa jika Sultan bersalah, rakyat boleh menjatuhkannya. Ternyata, kesilapan aku yang tidak berfikir bahawa Allah lebih berkuasa dari Sultan dan memang tidak salah Hang Jebat cuba menegakkan kebenaran. Tragedi ini masih menjadi perbalahan orang Melayu sampai sekarang. Namun begitu, ada juga yang menyokong aku. Ini kerana Hang Jebat bukan saja derhaka kepada Sultan bahkan telah membunuh ramai rakyat Melaka yang tidak berdosa dengan mengamuk di dalam istana dan seluruh Melaka. Sumpah keramat yang terkenal daripada aku ialah, takkan Melayu hilang di dunia, selagi berpegang teguh pada Islam, yang bererti bangsa Melayu tidak akan punah di bumi ini, walaupun sebenarnya sumpah atau penyataan ini tidak terdapat dalam hikayat aku. Aku mempunyai 2 orang isteri, 3 orang anak, 4 orang cucu, 2 orang cicit dan 1 piut.